Okey, Assalamualaikum. Minggu ni kita berjumpa untuk tajuk TMK bagi minggu kedua TMK lah. Seminggu lepas RBT, jadi minggu ni kita akan belajar TMK. Okay, dua minggu lepas kita dah belajar apa itu atur cara komputer, macam mana penggunaan dia, siapa yang guna, kenapa kita guna. Okey, untuk tajuk seterusnya kita akan masuk langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Maknanya kita belajar macam mana alat-alat elektrik yang kita dah bincangkan 2 minggu lepas dia berfungsi mengikut arahan. Okey. Sebelum tu kita tengok buku teks, buku surat 5. Okey, kamu tengok. Biasa tak kamu menolong mak kamu di dapur. Kalau biasa, kamu akan perhatikan sebelum mak kamu nak masak, apa dia buat. Itu dipanggil set arahan. Maknanya mula-mula dia siapkan ni. Contohnya kat sini, dia nak goreng ikan. Jadi sebelum dia nak goreng ikan, apa dia perlu buat? Dia bersihkan ikan. Okey, dah bersih ikan tu, barulah kita boleh letak garam, letak kunyit, barulah kita boleh goreng. Tak boleh keluar-keluar ikan peti-petai terus masuk dalam kuali goreng. Betul? Okey, itu dinamakan set. Ada langkah-langkah harian dan set harian. Maknanya untuk membuat satu benda, kita dah set daripada awal kita kena buat apa. Seterusnya dia ada step by step, barulah benda tu akan terjadi. Okey, itu contoh dia. Kita tengok muka surat 6. Muka surat 6 adalah mesin air. Yang ini dia kata mesin air panas macam kopi ke, macam coklat ke yang biasanya berada di supermarket. Okey, pernah jumpa ke tidak? Kalau pernah jumpa, kamu akan perasan macam mana kita nak beli dan air tu akan keluar. Itu sekarang ni kita akan belajar set arahan. Macam mana mesin tu menerima arahan, apa yang kita nak dikeluarkan, apa yang air yang kita nak. Contohnya, mula-mula apa mesti kita buat? Kita dah tengok mesin air tu kan. Mesin air tu dia akan beritahu berapa harga air ni, berapa harga. Jadi kita dah siap-siap dah. Dah siap sediakan duit untuk kita masukkan. Jadi mula-mula kita masukkan duit ni. Masukkan duit. Contohnya kalau harga dia RM2, kita masuklah duit 2 keping duit RM1. Bila kita dah masuk duit, nanti dekat atas ni dia akan tunjukkan nilai. Contohnya ni RM2. Contohlah dia masuk RM2. Lepas tu baru kita boleh membuat pilihan. Air apa yang kita nak. Pastikan air yang kita nak tu cukup duit yang kita masuk ataupun kurang. Kalau lebih, dia tak akan keluar. Okay. Jangan ingat masuk RM2 nak air RM3, tak dapat dah. Okay. Dia mesti air tu cukup duit yang kamu masuk ataupun kurang daripada duit yang kamu masuk. Bila kamu dah pilih, tekan. Nak apa lah? Nak kopi ke, nak coklat ke, nak teh ke? Nanti dia akan proses. Bila mesin tu akan proses, dia dah baca dah. Contohnya kamu tekan coklat. Jadi set arahan akan beritahu air coklat akan keluar. Jadi kedegung. Itu mesin air kan. Bunyi akan keluar bergung. Misal air coklat akan turun. Dan kamu dapatlah air coklat seperti yang kamu nak. Kalau ada duit baki, dia akan keluarkan duit baki selepas tu. Itu cara macam mana kita menggunakan mesin air yang kita dah set dah. Apa mula-mula kena buat? Mula-mula masuk duit. Dah masuk duit, lepas tu kita pilih air apa yang kita nak. Jadi mesin tu akan menerima arahan. Dia akan keluarkan air yang penting. Duit kena cukup. Tak cukup duit, tak dapat dia keluar dah. Okey. Itu contoh yang diajar set arahan. Okey, ni kita sambung lagi. Ada sambungan dia. Lepas tu kita letak cawan tu akan diletakkan muka sebelah, cawan tu akan disediakan, lepas tu air tu akan turun. Kamu boleh ambil setelah selesai air tu dituang. Jangan tengah-tengah tu kau mengambil
Rugilah, kita bayar mahal, kita mesti nak dapat air yang sepatutnya, betul. Bila dah selesai air tu, barulah kita boleh ambil minuman. Kalau ada baki, baru kita ambil. Kalau tak ada, tak payahlah. Okey. Itu antara contoh satu set arahan yang berada di sekeliling kita. Dan biasanya ada dekat mall lah. Kat rumah tak ada kan. Itu cara dia. Mula-mula kena buat apa seterusnya, itu kita panggil set arahan dan aktiviti yang perlu mesin tu lakukan supaya kamu dapat air. Okey, muka surat 8 ini yang perlu kamu tulis dalam buku tulis. Okey. Yang ini jawapan dia. Perlu isi dalam tempat kosong ni. Ni. Okey. Ini kita panggil set arahan membasuh pakaian. Okey. Basuh pakaian yang ada di dalam rumah. Ini adalah mesin basuh automatik. Maknanya kita tekan on, kita tekan start, masuk semua bagai. Duduklah nak baca buku ke nak main game ke, dah sampai masa mesin basuh tu akan berbunyi, siap terus sampai. Jadi tugas kamu untuk masukkan jawapan-jawapan ni ke dalam tempat-tempat kosong yang sepatutnya. Mula-mula mesin basuh, sebelum kita nak buat mesin basuh tu, apa perlu kita buat? Itu kita panggil set arahan. Jangan tahu-tahu melonggok terus on je. Okay. Nak masuk mesin basuh pun kena ada cara dia. Kita kena masuk satu supaya dia tidak bergulung masa membasuh nanti. Bila dah basuh, apa dia buat? Mesin basuh tu apa buat? Kalau tak tahu hari ni, ikut arahan ni, tengok apa yang mesin basuh kamu tu boleh buat sampailah dia selesai. Okey. Belajarlah basuh baju. Mesin basuh pun. Okey. Itu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, muka surat 9. Okey, ini yang dipanggil set arahan. Contohnya set arahan yang diberi ni, Nadia ni dia nak belajar kuih apam. Macam mana nak buat kuih apam? Sebelum kita nak masak, nak buat kuih, kita kena tahu resepi. Resepi tu apa? Apa bahan-bahan dia nak buat kuih apam? Bahan-bahan dia 3 biji telur, 1,5 cawan gula, 2 cawan tepung gandum, 1/4 cawan air suam, 1 cam terbesar serbuk penaik. Itu cara, itu resepi je. Kita kena perlu sediakan, baru kita boleh buat kuih apam. Ini cara memasak dia. Cara memasak dia, apa kena buat, mula-mula kena buat apa, seterusnya baru jadi. Okey. Daripada cara memasak ni, kalau melibatkan TMK, kita namakan dia set arahan. Set arahan macam ini kita panggil macam karangan. Ni karangan, betul. Tapi untuk TMK kita lebih sesuaikan. Untuk yang pertama kita letak nombor 1 ni kena buat apa, nombor 2, nombor 3, seterusnya. Itu kita panggil set arahan. Okey, bila guna set arahan ni, kalau kita komputer akan baca mengikut set arahan macam ni. Dia tak akan baca macam karangan macam ni. Tak ada poning kalau dia. Panjang-panjang tak ada. Okey. Jadi untuk tugasan kedua, cikgu nak kamu buat macam ni juga, tapi tak nak resepi apam. Kita buat resepi nasi goreng. Okey, mula-mula kamu tulis apa resepi, macam mana nak buat nasi goreng, apa bahan-bahan dia. Bahan-bahan nak buat nasi goreng, tulis macam ni. Okay, bila tulis bahan-bahan nasi goreng, cuba buat set arahan untuk memasak nasi goreng. Nombor 1 kena buat apa, nombor 2, nombor 3, seterusnya dah sampailah menjadi nasi goreng. Okey. Jadi untuk TMK minggu ni ada 2 tugasan. Yang pertama, isikan tempat kosong. Macam mana set arahan bagi mesin basuh. Yang kedua, macam mana kita nak buat nasi goreng. Sebelum kita nak buat nasi goreng, kena tulis dulu resepi apa yang kamu nak isi. Tak kisahlah nasi goreng kamu kan, kamu yang nak masak, kamu yang nak makan. Jadi bila dah buat resepi,
barulah kita boleh mula buat apa dan seterusnya sampailah menjadi nasi goreng. Sebelum nasi itu sampai dalam mulut kamu, tak tahu sedap ke tidak, itu kamu rasa sendiri. Okey. Muka surat 10, ada satu set permainan tradisional. Pernah dengar ke aci bulat dengan perigi beracun ni? Okey. Cikgu tak pernah dengar dah. Okey. Kat kampung cikgu tak pernah main benda lah ni. Jadi untuk kamu tahu lebih lanjut macam mana permainan aci bulat dengan perigi beracun, kamu boleh Google, cuba tengok macam mana permainan dia. Mana tahu nanti boleh main waktu PJ ke kan? Okey. Jadi, itu saja tugasan TMK pada minggu ini. Selamat menjawab. Terima kasih.